Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan, dan saya bulan ni tak tahu berapa kali ya. Datuk Bala ni bukan saya kan? Boleh? Boleh. Baik, pada siri yang lalu saya ada menyentuh tentang banyak hadis berkenaan dengan ibadah tawaf. Kita masih lagi menggunakan kitab Bulughul Maram, banyak lagi, tak habis lagi. Mati hidup balik pun belum habis lagi. InsyaAllah masih di penghujung bab-bab berkenaan dengan ibadah haji dan umrah. Seperti mana yang saya sentuh pada siri yang lalu, tawaf adalah ibadah yang ada di dalam haji dan juga umrah. Dan juga di sana terdapat beberapa kategori ataupun beberapa jenis tawaf. Yang pertama sekali dipanggil sebagai tawaf qudum, iaitu tawaf orang yang baru tiba di Mekah. Tawaf qudum disunatkan dilakukan bagi mereka yang selain daripada penduduk Mekah. Kalau mereka yang memang penduduk Mekah dan tinggal di Mekah, maka tidak disunatkan melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum ini bagi menggantikan solat sunat tahiyatul masjid. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram tidak disunatkan melakukan tahiyatul masjid, tetapi disunatkan mereka melakukan tawaf, tawaf sunat ataupun tawaf qudum. Tawaf qudum kali pertama masuk ke Mekah, dan tawaf sunat bagi mereka yang masuk ke Masjidil Haram. Duduk Mekah seminggu dah, takkan nak buat tawaf qudum lagi. Tawaf qudum hari pertama, maka hari yang kedua, tiap-tiap kali sehari semalam kita masuk ke Masjidil Haram, contohnya 5 kali untuk salat fardu berjemaah. Maka setiap kali masuk ke dalam Masjidil Haram disunatkan melakukan tawaf sunat bagi menggantikan tahiyatul masjid. Dan apabila kita melakukan tawaf, perkara yang disunatkan setelah melakukan tawaf adalah meminum air zam-zam. Sunat minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Allahumma innahu qad balaghani anna ma'a zamzama lima syuribalah. Ya Allah, telah sampai kepada saya bahawasanya Nabi mengatakan air zam-zam disunatkan bagi mereka yang minum, mereka niat apa. Baik, di sini kita boleh faham zam-zam disunatkan minum air zam-zam dalam keadaan berdiri setelah menunaikan ibadah tawaf. Dan disunatkan niat apa yang kita nak. Sebab Nabi SAW menyebut dalam hadis bila ma'u zamzama lima syuribalah, air zam-zam berdasarkan apa matlamat dia minum. Minum untuk apa? Ya Allah, saya minum untuk
semoga penyakit saya sembuh. Saya minum, semoga hati saya bersih, semoga saya jadi orang baik, berdasarkan apa yang dia nak, serta meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan doa. Kemudian apabila selesai minum zam-zam, perkara yang disunatkan dilakukan ialah salat 2 rakaat. Ini dipanggil apa? Salat sunat tawaf. Salat 2 rakaat. Di manakah tempat yang afdal untuk mendirikan salat 2 rakaat? Iaitu berdekatan ataupun di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan maksud itu kubur Nabi Ibrahim. Makam di sini dengan maksud tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika berdoa. Wattakhazu min maqami Ibrahim musalla. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan apa? Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Nabi SAW apabila selesai melakukan tawaf, baginda berhenti ataupun berdiri di belakang makam Ibrahim. Lalu baginda membacakan ayat wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan baginda salat 2 rakaat di situ. Ini kalau diberi peluang lah, kalau ada rezeki. Kalau tidak mempunyai kesempatan, kalau tak direzekikan untuk berdiri dan solat di situ, boleh dilakukan solat sunat tawaf ini di mana-mana yang berada dalam kawasan masjid. Masjidil Haram ni luas. Duduk di penjuru sana pun boleh, di ujung sana pun boleh, tak kisah. Yang penting dia di dalam kawasan masjid untuk mendapat fadilat, untuk mendapat kelebihan. Hai, buat balik buat di hotel lah contoh. Kalau balik buat di hotel tidak mendapat kelebihan, jadi sunat biasa ya, buat di macam kita buat di rumah kan. Untuk mendapat kelebihan adalah melakukan di yang pertama berdekatan dengan makam Ibrahim, kerana di situ adalah doa mustajab. Dan juga yang kedua, tak dapat, yang kedua adalah berada di dalam kawasan Masjidil Haram. Duduk dalam kawasan Masjidil Haram yang mana masih lagi berada di dalam kawasan masjid, okey. Baik, kadang-kadang ada kita memang nak mendapatkan fadilat menyentuh ataupun mencium Hajarul Aswad. Ini saya sebut yang lepas. Umar Al-Khattab dia mengatakan, wahai batu, saya kalau tak nampak Rasulullah cium, saya takkan cium. Kerana saya tahu innaka la tanfa' wa la tadur. Kamu di batu, tak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuk. Kalau saya tak lihat Nabi mencium kamu, wahai batu, saya tak kejut. Dan ada di kalangan kita tahu tentang kelebihan tersebut sehingga sanggup bersesak, sanggup bersesak-sesak untuk mendapat kelebihan tersebut. Jadi apakah hukum bagi orang yang bersesak-sesak untuk mendapatkan ataupun menyentuh ataupun mengucup Hajarul Aswad? Hukum dia adalah tidak makruh dan tidak haram. Boleh, tidak ada masalah bersesak, tetapi jangan sampai memberi kemudaratan kepada orang lain. Ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Dia pesan kepada Umar, ya Aba Hafsin, wahai Umar, innaka rajulun qawi, kamu ni orang kuat. Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, kamu ni orang kuat, fala tuzahimu ala rukni, jangan kamu bersesak-sesak,
fa innaka tu'zid dha'if, sebab kamu boleh menyakiti orang lain. Yalah, awak dah besar. Awak dah besar kan, dah kuat. Jadi kalau dia bersosak tolak orang apa semua, jatuhlah orang. Maka di sini boleh kita faham daripada hadis ini apa dia? Kalau sampai memberi mudarat kepada orang lain ataupun sampai menyebabkan orang lain impit-impit sampai orang lain jatuh, sampai menyakiti orang lain, maka tidak digalakkan. Tetapi kalau ada peluang, Nabi kata walakin in wajadta khilwatan fastaslim, kalau kamu dapati ada ruang, tak ada orang ramai sangat, tidak bersesak-sesak, fastaslim, maka hendaklah kamu menyentuh dan juga cium. Wa illa fakabbir wamdi, kalau kamu tidak diberi peluang untuk menyentuh Hajarul Aswad, Nabi kata apa? Fakabbir wamdi, la ilaha illallah wallahu akbar, kamu terus pergi saja, jangan sesak-sesak lagi. Baik, apakah bacaan Nabi SAW ketika melakukan tawaf? Bacaan daripada Nabi SAW ataupun doa ataupun zikir, subhanallah, ini mudah untuk dihafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma ada zikir yang khusus ataupun ada bacaan yang tertentu apabila melakukan tawaf pada 3 pusingan yang pertama. Saya sebut sebelum ni 3 pusingan yang pertama, semua sekali 7. 3 pusingan yang pertama ini disunatkan ramal. Ramal ini berlari. Kita panggil lari apa? Lari anak Saya pun tak faham mana datang perkataan lari anak ni. Macam budak kot lah. Macam budak berlari ke macam mana? Berlari anak. Macam anak berlari ke berlari anak? Disunatkan 7 pusingan. Kali yang pertama, pusingan yang kedua, pusingan yang ketiga, dia berjalan laju macam berlari. Yang keempat, 5, 6, 7 disunatkan berjalan seperti biasa. Doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Pendek tapi susah nak ingat, kan? Pendek tapi susah nak ingat. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Pendek 3 kalimah. Baik, itu adalah bacaan Nabi SAW khusus pada tawaf yang pertama, pusingan yang pertama, pusingan yang kedua, pusingan yang ketiga. 4, 5, 6, 7 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dalam ketika kita melakukan tawaf haji ataupun umrah, Nabi mengatakan man tafal bait sab'an, siapa yang tawaf 7 kali, walam yatakallam, dan dia tidak berkata-kata, tak bercakap langsung, illa subhanallah walhamdulillah, kecuali dia membaca doa tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, muhiyat anhu 10 sayyiat, dihapuskan 10 kejahatan. Wa kutiba lahu 7 hasanat wa kutiba lahu 10 hasanat. Siapa yang tawaf tak bersembang, jadi tawaf pun nak bersembang juga. Kita ni pantang jumpa sembang kan,
Di rumah bersembang, jumpa di luar bersembang. Jadi ketika melakukan tawaf, bersembang, bercakap tidak membatalkan tawaf. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, semayang seperti tawaf. Sama seperti tawaf. Dari sudut apa? Dari sudut perlu berada dalam keadaan wuduk, mesti dalam keadaan suci. Itu bentuk persamaan. Persamaan antara solat dan tawaf dari sudut mesti dalam keadaan suci. Illa uhilla lahul kalam, melainkan perbezaan dia ketika tawaf ini dibenarkan untuk bercakap. Tapi bercakap perkara-perkara yang baik. Kalau kita buka dalam hadis 40, Nabi SAW mengatakan ini umum, boleh diaplikasi dalam pelbagai bentuk, ataupun boleh kita apply benda ni dalam setiap kehidupan kita. Falyaqul khairan aw liyasmut, cakap benda baik ataupun senyap. Dah, macam tu je. Awak tak boleh cakap benda baik, lebih baik awak senyap. Kalau awak rasa kalau keluar daripada mulut ni benda tak baik, senyap. Sebab kalau senyap, kita pun tak tahu dia ni pandai ke tak pandai. Contoh, bila saya tanya tuan-tuan, angguk pun tidak, geling pun tidak, apa pun tak, kerah macam patung macam tu je, tak ada jawapan, tak tahu pun tak, no comment. Jadi saya tak tahu. Bapak, saya tak tahu dia ni reti ke tak reti ni, faham ke tak faham ni. Angguk pun tidak, geling pun tidak. Tapi bila bersuara, kita boleh tahu, oh, aku expect dia ni pandai, rupanya tak pandai. Aku ingatkan dia tahu, rupanya tak tahu. Ingatkan dia tak tahu, rupanya dia tahu. Ini yang Nabi SAW kata apa? Falyaqul khairan aw liyasmut, cakap benda baik ataupun diam. Diam pun baik juga, tapi bukan diam tidur lah, kan? Diam-diam ingatkan dia faham, rupanya angguk-angguk tidur, bukan angguk-angguk faham. Baik, Nabi kata apa? Siapa yang melakukan tawaf, dia tak bersembang, dia tidak bercakap, maka akan disuratkan baginya 10 kebaikan. Dahlah hapus 10 kesalahan, tambah lagi 10 kebaikan, diangkat 10 darajat. Ini kelebihan bagi mereka yang tawaf tak bersembang. Kelebihan bagi mereka yang melakukan tawaf dalam keadaan tidak main phone. Ni juga, phone ni tak boleh tinggal. Tawaf pun nak selfie juga, tawaf pun ambil video juga. Baik, perkara yang pertama perlu kita tahu adalah, apabila kita menuju ke Baitullah ataupun kita pergi ke Mekah, perkara paling utama kita kena qasad adalah, saya nak tinggal sebentar urusan dunia. Tinggal dulu sekejap, tak lama. Kalau haji mungkin lama lah. Kalau pergi buat umrah, tinggal seketika urusan dunia. Kerja tinggal, masalah tinggal, bisnes tinggal, apa semua tinggal, sekejap saja. Bukan bermaksud pergi ke Mekah berniaga tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Tetapi ikut tempat, tengok tempat, tengok keadaan dan situasi. Sampai dalam masjid pun nak berniaga, ini masalah. Ini masalah. Kerana terdapat larangan. Saya pernah sebut berulang-ulang kali, meskipun kedudukan hukum berniaga di dalam masjid dalam mazhab Syafi'i bukanlah satu dosa besar dan haram, tetapi dia adalah larangan. Larangan paling kurang adalah makruh. Sehingga Nabi mengatakan, apabila kamu melihat ada orang yang berniaga di dalam masjid, maka katakan kepada dia, lan arbahallahu tijaratak, Allah tak akan untungkan perniagaan kamu. Itu saranan daripada Nabi. Nabi suruh cakap begitu kalau nampak orang berurus niaga dalam masjid. Ini Kaabah, tawaf Kaabah itu berada dalam kawasan Masjidil Haram. Jadi bila sampai di situ,
Dia orang ni, dia cara dia promosi barang, orang berniaga ni, cara dia marketingkan dia punya produk dia macam-macam. Kadang-kadang sampai di sana pun nak buat, saya malah nak cakap lebih-lebih, nanti orang berniaga marah. Tapi itu hakikat yang perlu kita tahu. Tinggal dulu sebentar, urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Baik, kemudian tawaf yang satu lagi, nama dia sebagai tawaf wada'. Sebutan yang betul adalah wada', bukan wida', tapi wada'. Sebutan yang betul juga bagi orang yang pakai ihram adalah muhrim. Kalau berdua-duaan yang bukan ada kena-mengena, laki dan perempuan, itu dipanggil bukan mahram. Tapi kita duk panggil bukan muhrim. Sebenarnya bukan mahram. Begitu juga tawaf wada'. Wada' ini bermaksud perpisahan. Jadi tawaf wada', kedudukan ataupun hukum menunaikan tawaf wada' menurut majoriti. Saya sebut majoriti, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, kedudukan tawaf wada' adalah wajib. Okey, bila kita faham wajib, maksudnya apa? Kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Kalau terlupa sehingga dah balik dah ke tanah air, dah sampai di rumah dah pun teringat, ya Allah, saya tak buat tawaf wada', saya terus balik, sama ada haji ataupun umrah, maka haji dan umrahnya sah, tetap sah. Tetapi dia perlu membayar denda. Denda itu disebut sebagai dam. Wajib membayar dam. Kerana kaedah dia, apa saja perkara-perkara yang melibatkan perkara wajib dilakukan di dalam haji dan umrah, yang nama dia wajib, maka jika meninggalkannya kena bayar dam. Tetapi apabila perkara-perkara itu adalah rukun, bila meninggalkannya tidak sah, bayar dam pun tak guna. Contohlah dalam ibadah haji, rukun terbesar adalah wukuf pada 9 Zulhijjah, tetapi tak sempat nak berwukuf di Arafah, dia terus balik. 8 tu dia terus balik. Bukan disebabkan dia ni uzur. Kalau kalau dia balik sebabkan uzur yang tak mengizinkan dia untuk berwukuf, terpaksa dihantar balik, itu tak apa, itu soal lain. Itu dalam perbahasan al-fawat wal ihsar, itu nanti kita bincang. Cuma ini dia balik atas sebab-sebab lain daripada keuzuran. Ali ada mesyuarat penting, lebih penting daripada wukuf. Okey, dia pun balik. Contohlah kalau ada yang lebih penting daripada wukuf, penting, dia pun balik 8 hari bulan balik, tanpa sempat melakukan wukuf. Wukuf ni saya sebut, wukuf adalah rukun terbesar di dalam ibadat haji. Syarat berwukuf di Arafah bukan sehari suntuk. Bukan awak kena duduk di padang Arafah tu sampai ke maghrib daripada pagi, bukan. Cukup sekadar duduk, sekadar tamakninah. Sekejap Sekejap 5 minit, 10 minit dah selesai. Dinamakan sebagai wukuf di Arafah. Tapi kalau kita tak boleh bagi komitmen, setengah jam pun tak boleh, terpaksa balik. Contoh kan, balik. Bukan dengan sebab uzur, maka hajinya itu tidak sah. Tahun depan kena buat lagi. Tak boleh panggil haji ya. Tak boleh panggil haji sebab hajinya tidak sah. Begitu kedudukan rukun dan juga wajib. Tinggal rukun tak sah. Dalam bab haji dan umrah, tinggal perkara yang wajib kena bayar dam. Contoh tadi dalam bab tawaf wada'.
Mana dalil ataupun bukti yang mengatakan bahawa tawaf wada' ini adalah wajib? Satu hadis daripada Nabi SAW, daripada Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil haidi. Tawaf wada' adalah perkara yang terakhir diperintahkan oleh Rasulullah sebelum meninggalkan Mekah. Sebelum meninggalkan Mekah. Jadi kita boleh faham di sini, tawaf wada' adalah tawaf yang wajib dilakukan bagi mereka yang nak meninggalkan Mekah, walaupun dia tak balik Malaysia lagi. Meninggalkan Mekah, awak nak pergi mana ni? Saya nak pergi Madinah, wajib buat tawaf wada' juga. Awak tinggalkan Mekah, nak pergi mana ni? Nak pergi makan angin lah. Di mana? Di Taif, di Riyadh, di mana saja. Apabila kita keluar daripada Mekah, yang mana jarak dia melebihi daripada marhalah, 2 marhalah, ataupun kita senang cakap, lebih daripada 90 km, kita nak keluar daripada Mekah, maka wajib melaksanakan tawaf wada', walaupun kita belum lagi balik ke tanah air. Contoh, nak pergi Madinah untuk berziarah, selalu orang akan ke Mekah dulu, dan ada juga yang ke Madinah dulu. Bagi mereka yang sampai ke Mekah terlebih dahulu dan nak berziarah ke Madinah dan ambil flight daripada Madinah balik ke tanah air, maka wajib bagi mereka melakukan tawaf wada'. Dan apabila setelah selesai melakukan tawaf wada', maka tidak lagi dibenarkan berkeliaran di tanah haram. Bila dah selesai melakukan tawaf wada', balik, keluar. Jangan buat benda lain, kecuali menunggu untuk solat berjemaah di Masjidil Haram, kecuali menunggu bas datang ambil, kecuali mengemas barang. Masa yang dibenarkan apabila melakukan tawaf wada' ini adalah sekadar itu. Tapi kalau setelah melakukan tawaf wada', lepas tu tak terus balik ataupun tak terus naik bas, dia masuk bilik tidur dulu, maka batal tawaf wada' itu, kena buat semula. Apabila setelah selesai melakukan tawaf wada', awak pergi shopping dulu, batal. Bila batal, bermaksud kena buat lagi sekali, kena ulang balik. Dan kalau tak ulang balik, maka tetap wajib membayar dam. Ini kedudukan tawaf wada'. Kecuali mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, yang beranggapan bahawa tawaf wada' ini adalah sunat. 3 lawan 1, saya nak bagi 3. Mana 3? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tawaf wada' ini adalah wajib. 1 yang kata sunat, iaitu mazhab Maliki. Nabi SAW mengatakan, Ibnu Abbas meriwayatkan, dia kata apa? Kana an-nas yansarifuna min kulli wajhin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfiranna ahadun, jangan kamu balik, jangan bersurai, hatta yakuna akhir ahdihi bil bait, sehingga perkara yang terakhir dia buat adalah tawaf wada'. Lepas tawaf wada', okey, kalau orang tanya, lepas melakukan tawaf wada', boleh ataupun tidak bergambar, selfie, ambil gambar, ambil video? Tak boleh. Siap-siap naik bas. Kalau bas belum datang, tunggu. Sebab itu bukan kita punya, kita tak boleh elak benda tu kan. Tapi benda yang boleh elakkan daripada melakukan. Ini banyak jemaah-jemaah yang melakukan ibadat umrah ini terlepas
pandang perkara-perkara seperti ini. Kalau kita masuk kursus umrah, berapa kali kursus umrah? Kan? Kursus umrah berapa kali masuk kursus? Balik kursus lupa. Kan? Pergi kursus pagi sampai 12 tengah hari. Biasa orang buat begitu. Kursus umrah 9 pagi sampai 12 setiap minggu. Hari Sabtu balik rumah. Ingat lagi tak apa balik? Lupa lah. Bagi dengar tak lekat, tak ingat lama. Jadi kursus ni bukan nak cerita detail satu persatu semua A sampai Z. Dia cerita yang basic je, dia cerita yang asas saja. Jadi perkara-perkara detail ini perlu kepada talaqi, perlu kepada kelas lain. Kena cari lain lah. Jadi kita kalau nak pergi menunaikan ibadat haji, kita bayar mahal. Bila kita bayar mahal, kena buat betul-betul. Kalau nak pergi ibadat umrah, kos dia tak sampai RM1,000, tak apalah. Ini bayar mahal. Haji bayar mahal, tapi tak betul-betul mendalami hukum hakam, tak betul-betul mendalami perkara-perkara yang seumur hidup kita buat sekali. Orang susah ni, yang susah nak pergi haji bergadai berpuluh ribu. Bila dia nak pergi, dia hargai benda tu. Bila dia hargai, dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan bersungguh, dia akan dalami hukum hakam apa-apa saja yang berkaitan dengan ibadah haji umrah. Kalau yang dapat pergi tiap tahun, tak apa lah. Tapi yang sebab itu kita tengok, tidak digalakkan bagi mereka yang mampu sekalipun pergi menunaikan ibadah haji setiap-tiap tahun. Tak digalakkan bagi mereka yang mampu sekalipun pergi menunaikan haji setiap-tiap tahun. Kerana bila kita menunaikan ibadah haji, pahala tu dapat kita seorang. Tapi kalau kita gunakan duit itu untuk orang ramai, bukan kita dapat seorang, orang lain pun dapat manfaat juga. Sebab tu kalau ditanyakan kepada saya, bagi orang yang dah pergi haji, contoh dia ada duit 100,000 nak pergi haji, dia dah pernah pergi haji dah 2 kali dah, nak pergi lagi, 1,000 tu baik awak bagi masjid lah, kan? 1,000 baik bagi masjid, ataupun sedekah, ataupun yang lebih baik adalah wakaf. Kemudian kedudukan, kita dah bincang tadi, meninggalkan tawaf wada, maka wajib dikenakan dam ataupun wajib membayar dam, iaitu ganti rugi bagi kesalahan kita tidak melakukan tawaf wada. Tidak dinafikan ibadah haji dan umrah yang kita lakukan itu sah, tetapi cacat, tetapi kurang. Kemudian tentang kelebihan solat di tiga masjid. Ini Nabi SAW sebut pada dia. Daripada Zubair, wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam berkahwin dengan Siti Asma, Asma binti Abu Bakar. Nabi berkahwin dengan Aisyah, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Zubair bin Awam suami Asma, Nabi suami kepada Aisyah. Jadi hubungan kita panggil apa? Biras. Okey. Biras. Zubair bin Awam adalah seorang sahabat Nabi yang mempunyai fizikal yang lain pada lain. Fizikal dia ni orang tinggi besar. Zubair bin Awam ni, kalau dilihat, disebutkan di dalam beberapa riwayat, Zubair ibn Awam jika dia menaiki kuda, dia menunggang kuda, dia boleh panah, dia boleh menggunakan senjata walaupun tanpa pegang. Kuda tengah lari laju, dia boleh pegang, tak payah pegang tali lah. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, kaki dia hampir mencecah tanah apabila dia menunggang kuda tinggi. Nabi SAW sendiri
Nabi SAW sendiri banyak kajian dibuat tentang apa? Berapakah anggaran ketinggian Nabi? Anggaran ketinggian Nabi, ada seorang ulama dia buat kajian berdasarkan bacaan dia terhadap beratus-ratus kitab sirah. Dia buat rumusan dia. Dia kata ketinggian Nabi SAW tidak kurang daripada 200 cm. Tak kurang daripada 200. Rata-rata orang Melayu 170, 16 lebih, 17 lebih. Kalau 19 lebih tu awak dah boleh main basketball lah. Kalau 19 lebih tu dah boleh main bola keranjang. Baik, itu ketinggian anggaran, bukan tepat anggaran tidak kurang daripada 200. Tetapi mukjizat yang Allah beri kepada Nabi ni, bila Nabi berjalan dengan orang tinggi, Nabi akan kelihatan lebih tinggi walaupun orang tu tinggi. Nabi tidak akan rendah daripada orang lain. Ini boleh lihat dalam hadis Syama'il Muhammadiyah yang telah disebut oleh Imam Tirmizi. Baik, Zubair bin Awam dia kata, qala Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fima siwahu minal masajidi illa al-masjid al-haram. Salat di masjid aku ini, iaitu masjid Nabi, lebih baik, lebih afdal daripada 1000 rakaat yang disolat pada selain masjid lain, kecuali Masjid Haram. Masjid Haram lebih daripada masjid Nabi. Salat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100 salat fi hadha. Maksudnya apa? Gini, salat di Masjid Nabawi 1000 kali ganda daripada masjid-masjid lain. Salat di Masjidil Haram, Masjidil Haram lebih pula 100 kali ganda daripada Masjid Nabawi. Bermaksud yang paling tinggi sekali adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjidin Nabawi. Masjid Nabawi ni, tuan-tuan, tapak asal Masjid Nabawi ni tak luas, kecil je, kan, kecil je. Kawasan Raudah Asy-Syarifah, Raudah tu yang kita sebut sebagai Raudah, yang ada fadilat besar, yang ramai nak berebut sembahyang kat situ, itu tapak asal. Nabi sebut di antara mimbar aku dan Raudah itu satu taman daripada taman syurga. Jadi sebab tu orang nak sembahyang di situ. Dan kelebihan dalam Masjid Nabawi, dalam kawasan Raudah tu, dia ada beberapa kelebihan lain. Dia tulis dekat tiang-tiang tu, setiap tiang di dalam Masjid Nabawi yang lama, kawasan Raudah, itu ada sejarah yang tersendiri. Ada nama dia tiang Tawad, ada nama dia tiang Jibril. Bukan kelebihan tiang tu, jangan sangka tiang tu ada fadilat, bukan. Jadi tempat itu ada peristiwa dia. Sama juga macam saya sebut batu Hajar Aswad. Hajar Aswad batu biasa ya. Cuma dia lebih sebab Allah beri kelebihan, tu ya. Tiang Taubat ini ada sejarah dia. Dia tulis Ustuwanah Taubah, kerana ada sahabat yang mengikat diri di tiang tersebut. Tiang asal dululah, dia buat daripada pokok kurma. Tapak itu dipanggil tempat asalnya tiang Taubat. Sahabat yang mengikat diri dia dekat tiang tu, dia kata, saya tidak akan buka ikatan sehingga Nabi datang buka. Nabi datang buka sebab Allah dah terima taubat dia. Dan ada nama dia tiang Jibril, kerana Jibril akan berjumpa Nabi SAW di situ. Dalam kawasan Raudah itu tapak asal masjid. Kemudian masjid ni makin lama makin luas, makin lama makin luas, makin besar makin besar. Tidak ada had, tidak ada sepadan. Itu kaedah dia.
Selagi mana declare sebagai masjid, maka dia masjid. Tidak ada had ataupun tidak ada kawasan yang tertentu. Siapa yang nak beri, siapa yang boleh memberi mandat untuk declare sebagai masjid? Contoh di sini Masjid At-Taqwa ni, izin siapa untuk surau naik taraf jadi masjid? Ini kawasan masjid, ini bukan kawasan masjid, yang di-Pertuan Agong ataupun sultan bagi negeri. Kerana mereka dipanggil sebagai Al-Amir, ataupun dipanggil sebagai Waliul Ahdi, ataupun dipanggil sebagai orang yang menjaga agama. Jadi kawasan Masjid Nabawi sekarang ni beribu tiang, mana-mana sudut yang kita sembahyang dapat fadilat dia 1000 kali ganda. Tapi bukan bermaksud dah solat di sana 1000 dapat pahala 1000 kali macam solat dekat sini, balik sini tak payah solat dah. Itu salah faham. Dia kata, saya dah solat di sana berpuluh-puluh rakaat, maksudnya beribu-ribu lah saya dapat. Habis balik sini tak payah solat, agak nak habis je pergi pula, untung banyak. Itu salah faham lah. Agama bukan begitu. Agama bukan pakai logik begitu. Ini menunjukkan bahawa kelebihannya ada. Tapak asal Masjid Nabawi didirikan di atas sebidang tanah yang dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, yang dikebumikan di Ayub, Istanbul. Satu tempat nama dia Ayub di Istanbul. Itu adalah sempena dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Bila sampai di Madinah, Nabi sampai di Madinah, semua berikan orang Ansar ni. Saya banyak kali saya cerita tentang Ansar. Saya suka menceritakan tentang Ansar. Dia punya perangai, dia punya watak, sikap orang Ansar ni jauh berbeza dengan orang-orang Mekah. Sampai semua masing-masing nak supaya Nabi bina masjid di tanah mereka. Ya Allah, tinggallah kat sini, buat masjid kat tanah saya lah. Yang nombor cakap buat kat sini lah. Semua beri tawaran kepada Nabi. Nabi orang bijak. Nabi mengatakan, da'hu fa innahu ma'mur. Biar unta yang saya naik ni yang tentukan di mana dia nak duduk. Kalau dia duduk di situ saya buat masjid. Maka bermaksud apa? Menjaga hati semua orang. Awak nak salah siapa? Nak salah unta? Begitulah kebijaksanaan Nabi SAW. Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.